ada ilmu, kita akan terpedaya. Tak ada ilmu, kita akan terpedaya. Jadi apabila kita belajar ilmu sifat 20, kita boleh kelas sudah. Yang mana Allah, yang mana bukan. Sebab kita tahu sifat. Tengok sifat, ni bukan. Tengok, ni bukan. Tengok, ni bukan. Tak usah menyamarlah. Menyamarlah rupa macam mana, cantik macam mana, wangi macam mana pun, aku tahu kamu bukan Allah. Tu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah ringkasannya. Apakah bahaya-bahaya jika kita tidak mengenal Tuhan, jika tidak belajar ilmu sifat 20, ya? Sebab tu ada hadis yang mengatakan berapa banyak orang yang mendirikan solat hanya dapat penat dan lelah. Semayang tak kenal Allah, dapatlah penat dan lelah, ya? Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Berapa banyak orang yang berpuasa, daripada puasa itu hanya dapat lapar dan dahaga. Dia puasa dia dalam keadaan akidah dia salah, menyebabkan tak dapat apa-apa. Terusnya kita pergi kepada nota kita. Apakah ilmu-ilmu agama yang utama? Ya? Ada 3 ilmu agama yang utama yang kita kena belajar. Yang pertama namanya ilmu tauhid. Yang kedua namanya ilmu fiqh. Yang ketiga namanya ilmu tasawuf. Tiga-tiga ni mesti belajar sikit. Walaupun sikit mesti belajar. Ilmu tauhid ini dikenali juga sebagai ilmu usuluddin. Setengah orang panggil ilmu kalam, setengah orang panggil ilmu usul, setengah orang panggil ilmu aqaidul iman. Kita tak belajar istilah-istilah ni semua, nanti habis masa. Cukuplah kita kata ilmu tauhid saja. Yang kedua ilmu fiqh. Kita sebut juga ilmu fiqh, kita sebut juga ilmu syariat, kita sebut juga ilmu hukum hakam. Yang ketiganya ilmu tasawuf. Kita sebut juga sebagai ilmu sufi, ataupun ilmu akhlak, ataupun ilmu adab. Ini dia 3 ilmu yang paling utama yang kita semua kena tahu juga walaupun sikit. Daripada 3 ilmu ni tadi, dia bercabang banyak ilmu lain lagi. Banyak ilmu lain lagi. 3 ilmu ni tuan-tuan, dia seumpama 3 tungku. Bila kita nak buat kenuri kahwin, nak masuk guna kawah, kita terpaksa guna 3 tungku. Mesti ada 3 tungku. Boleh tak kita guna 2 tungku saja untuk mendirikan kita punya kawah? Tak boleh. Sebab kawah kita akan terbalik. Boleh tak guna 1 saja? Lagi dah tak boleh. Nak imbang macam mana kan? Nak buah hati pun tak boleh. Jadi mesti ada 3 kawah, baru 3 tungku, barulah boleh kita letak kawah, barulah boleh masak lauk di dalam tu. Ilmu Islam pun macam tu juga. Mesti ada 3, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. 3 ni mesti ada. Tak boleh kurang 1. Tak boleh kurang 1. Selain itu dia juga kena seimbang. Ilmu tauhid pun kena belajar sikit sebanyak, ilmu fiqh pun kena belajar sikit sebanyak, ilmu tasawuf pun kena belajar sikit sebanyak. Bayangkan 3 tungku tadi tak seimbang. Tungku yang pertama adalah tinggi sejengkal. Tungku yang kedua tinggi 2 jengkal. Tungku yang ketiga tinggi 3 jengkal. Macam mana kita nak letak kawah kita? Kawah kita akan sengit, kuah pun tumpah. Tu belajar ilmu agama ni kena seimbang. Kena seimbang, kena ambil tahu semua serba sedikit. Samalah juga macam perbuatan suap. Apa benda yang dikatakan suap ni? Bila kita nak suap, dia mesti ada 3 benda kurang-kurang. Yang pertama tangan untuk menyuap. Yang kedua mesti ada mulut untuk disuap. Yang ketiga mesti ada makanan untuk diambil dan disuap. Kalau tak ada salah satu, dia tak boleh sebut suap. Dia sudah tidak sempurna suapan dia tu. Makanan tak ada. Yang ada tangan dengan mulut saja. Kita pun buat tangan macam tu, suap ke mulut. Orang kata suap kan? Dia bukan suap. Sebab makanan tak ada. Tak sempurna suap dia tu. Makanan ada, mulut pun ada. Tak guna tangan. Letak makanan atas meja, kita pun makan macam kucing makan. Adakah itu dinamakan suap? Bukan suap juga. Tak sempurna. Ada makanan, ada tangan. Tangan kita ambil nasi, kita hala masuk ke hidung. Adakah itu dinamakan suap? Tak suap juga. Ataupun kita hala bawah ke telinga. Tak suap juga. Mesti ada 3 baru dinamakan suap. Barulah sempurna perkataan suap tu. Ilmu agama pun macam tu juga. Mesti ada tauhid, mesti ada fiqh, mesti ada tasawuf. Barulah seimbang 3 tu. Barulah dinamakan agama.
Okay. Seterusnya kita melihat apakah tujuan kita belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tiga tumpu ni tadi. Yang pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni kita belajar supaya kita dapat tahu Tuhan. Supaya kita dapat kenal Tuhan. Supaya kita dapat faham Tuhan ni macam mana. Tujuan belajar ilmu tauhid ialah untuk tahu Tuhan, untuk kenal Tuhan, untuk faham Tuhan. Itu ringkasnya. Ilmu fiqh pula kita belajar ialah untuk kita tahu cara-cara nak beramal. Cara-cara untuk berabdi kepada Tuhan. Macam mana cara sembahyang, macam mana cara nikah kahwin, macam mana cara puasa. Ni cara-cara. Jadi ilmu fiqh ni ilmu cara-cara. Ilmu cara-cara nak beramal. Sementara ilmu tasawuf pula ialah ilmu untuk mencantikkan lagi iman, untuk mencantikkan lagi amal kita. Tasawuf ni dia ilmu akhlak. Dia jaga hati kita supaya bersih. Barulah cantik amal-amal kita tadi. Sembahyang kita pun cantik, khusyuk, ikhlas. Kita punya puasa pun macam tu, nikah kahwin kita pun macam tu, pemerintahan kita pun macam tu juga. Jadi tiga-tiga ni penting. Kita ambil satu contoh. Macam orang menjala ikan. Nak jala ikan, dia kena tahu tauhid. Apa tauhid dia? Dia kena tahu yang mana satu jala, yang mana satu tempat ada ikan. Dia kena tahu tu mula-mula. Ni jala pun tak kenal, macam mana dia nak pergi jala? Tempat yang ada ikan pun dia tak tahu, macam mana dia nak pergi jala ikan? Bila silap dia ambil jala, dia pergi jala di dalam kolah bilik mandi. Sebab apa? Tauhid dia tak betul. Dia kata, ikan dalam kolah bilik mandi kot. Dia pun pergilah jala di situ. Ataupun dia jala dalam lubang jamban. Sebab tak tahu tempat. Ataupun dia jala dia tak kenal, tauhid dia salah, dia bawa cangkul. Bawa cangkul kan. Orang tanya, pergi mana tu Mat? Nak pergi jala ikan kan? Tapi bawa cangkul. Kan dah tak kenal. Jadi yang pertama, tauhid kena betul. Iaitu kenal mana satu jala, mana satu tempat yang boleh dapat ikan. Kita belajar-belajar, kita pun kenal. Oh, yang macam ni rupa dia jala. Tempat yang ada ikan macam ni. Dekat kolam ni, dekat sungai ni, dekat laut ni ada ikan. Okay, selamat tauhid. Tauhid dah lepas, belajar fiqh. Apakah fiqh ni tadi? Cara-cara. Macam mana cara-cara nak mendapatkan ikan dengan menggunakan jala dan menggunakan kolam tadi. Kita pun belajar. Belajar, tahulah. Rupanya jala ni dia nak kena tebal. Tebal pula masuk ke dalam kolam. Barulah boleh dapat ikan. Kalau kita tak belajar fiqh ni tadi, tu yang bawa jala pergi ke sana, dia rendam. Pakat duk rendam dalam sungai. Apa hal tu, Mat? Duk rendam jala ni, duk menjala ikan kan? Dia rendam lah, berapa lama pun takkan dapat ikan. Sebab dia pakai rendam, dia tak tebal. Tu. Kemudian, dah belajar dah ilmu tauhid. Jala dah kenal, sungai pun dah kenal. Belajar dah ilmu fiqh. Dia tahu dah, cara nak tangkap ikan ni tadi mesti dengan cara tebal jala. Belajar tasawuf pula. Iaitu teknik-teknik menyempurnakan cara menangkap ikan. Sebab tu kita tengok ada orang dia baling jala. Bila baling jala dia jadi bujur. Ada orang baling jala bergumpai-gumpai. Ruk tak terbuka pun. Ada orang dia baling jala lepas ke belakang. Jadi bila belajar ilmu tasawuf, dia belajar cara nak bagi cantik jala ni tadi.